Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada Seminar Kebangsaan Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2021, saya ingin membentangkan tajuk saya iaitu Keberkesanan Penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar TMK dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan PDPC Mata Pelajaran RPT. Nama saya Nur Syahirah binti Ahmad Syahroni dan Nurul Hidayah Liu Abdullah dari Institut Universiti Tun Hussein On Malaysia. Untuk pengenalan, pembelajaran abad ke-21 telah diperkenalkan dalam sistem pendidikan dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi dan alat bahan bantu mengajar ABBM semasa pengajaran dan pemudahcaraan PDPC. Seterusnya, penggunaan ABBM dapat merangsang minat pelajar dalam PDPC selain daripada memudahkan penyampaian maklumat kepada pelajar menurut Darussalam 2013. Seterusnya, penggunaan ABBM yang bersesuaian dengan topik yang diajar oleh guru dapat meningkatkan kefahaman pelajar selain daripada menarik minat pelajar menurut Anwar 2015. Seterusnya untuk permasalahan dan objektif. Yang pertama, guru kurang kreatif dalam mempelbagaikan penggunaan ABBM. Seterusnya, pembinaan ABBM TMK yang menarik dan berkesan memerlukan masa yang lama untuk dihasilkan. Pencapaian pelajar terjejas kerana maklumat yang disampaikan tidak difahami sepenuhnya oleh pelajar. Seterusnya, perancangan dan penyediaan guru yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan ABBM dan persekitaran bilik darjah yang kondusif dapat menjadikan PDPC menyeronokkan dan kreatif. Seterusnya untuk objektif kajian, terdapat beberapa objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini. Antara objektif kajian yang dikemukakan ialah yang pertama, mengenal pasti prestasi pencapaian pelajar dalam topik lakaran piktorial RPT menggunakan pendekatan tradisional. Yang kedua, mengenal pasti prestasi pencapaian pelajar dalam topik lakaran piktorial RPT menggunakan pendekatan ABBM TMK. Dan yang ketiga, mengenal pasti keberkesanan penggunaan ABBM TMK topik lakaran piktorial RPT. Seterusnya, metodologi. Untuk reka bentuk kajian ini merupakan kajian eksperimen sebenar dan kajian kuantitatif. Lokasi yang telah dipilih adalah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pengkalan, Melaka. Populasi dan sampel, 60 orang pelajar yang mengambil mata pelajaran RBT tingkatan 1, 30 orang responden untuk kumpulan kawalan dan 30 orang responden untuk kumpulan eksperimen. Seterusnya, untuk instrumen kajian ini menggunakan satu set soalan ujian dan set soalan ujian tersebut mengandungi 20 soalan objektif. Seterusnya, untuk kesahan dan kebolehpercayaan, kesahan dilakukan untuk mendapatkan kesahan yang baik kepada instrumen yang digunakan. Seterusnya, pengkaji mendapatkan pengesahan daripada 3 orang pakar yang terdiri daripada guru-guru RBT yang berpengalaman. Untuk kajian rintis, indeks kebolehpercayaan telah diperoleh melalui analisis nilai kebolehpercayaan menurut Potney dan Watkins 2015. Menurut Potney dan Watkins 2015, jadual 1 menunjukkan bahawa nilai kebolehpercayaan 0.75 atau lebih, maka item tersebut diterima. Okey. Seterusnya, nilai kebolehpercayaan test retest untuk kajian ini ialah 0.782 dan 0.878 seperti yang ditunjukkan pada jadual 2. Hal ini menunjukkan bahawa tahap kebolehpercayaan untuk set soalan ujian yang digunakan adalah baik
dan diterima. Untuk analisis data, untuk persoalan kajian yang pertama, adakah terdapat peningkatan prestasi pencapaian pelajar dalam topik lakaran pictorial RBT menggunakan pendekatan tradisional? Untuk objektif kajian yang pertama, mengenal pasti prestasi pencapaian pelajar dalam topik lakaran pictorial RBT menggunakan pendekatan tradisional. Kaedah analisis yang digunakan adalah peratus. Untuk persoalan kedua, adakah terdapat peningkatan prestasi pencapaian pelajar dalam topik lakaran pictorial RBT menggunakan pendekatan ABBM-TMK? Untuk objektif kajian yang kedua, mengenal pasti prestasi pencapaian pelajar dalam topik lakaran pictorial RBT menggunakan pendekatan ABBM-TMK. Dan untuk kaedah analisis yang digunakan adalah peratus. Seterusnya untuk persoalan kajian yang ketiga adalah, adakah terdapat perbezaan prestasi pencapaian ujian pasca pelajar dalam topik lakaran pictorial RBT menggunakan pendekatan tradisional dan ABBM-TMK? Manakala untuk objektif kajian yang ketiga pula adalah mengenal pasti keberkesanan penggunaan ABBM-TMK topik lakaran pictorial RBT. Dan kaedah analisis yang digunakan adalah ujian T. Seterusnya untuk dapatan kajian. Berdasarkan graf yang ditunjukkan adalah untuk perbezaan prestasi pencapaian kumpulan kawalan dalam ujian pra dan ujian pasca. Seperti yang kita lihat, peningkatan antara 45% sehingga 55% adalah seramai 4 orang. Manakala peningkatan sebanyak 30% sehingga 40% adalah seramai 7 orang. Manakala peningkatan sebanyak 15% sehingga 25% adalah seramai 12 orang. Seterusnya, untuk peningkatan antara 5% sehingga 10% adalah seramai 5 orang dan terdapat penurunan antara 0 sehingga -10 iaitu seramai 2 orang. Seterusnya untuk perbezaan prestasi pencapaian kumpulan eksperimen dalam ujian pra dan ujian pasca. Seperti yang dilihat dalam graf yang ditunjukkan, peningkatan sebanyak 55% sehingga 65% adalah sebanyak 2 orang. Manakala peningkatan sebanyak 35% sehingga 50% adalah seramai 14 orang. Seterusnya, peningkatan antara 15% sehingga 30% adalah seramai 10 orang dan yang terakhir adalah peningkatan sebanyak 0 sehingga 10% adalah seramai 4 orang. Seterusnya untuk perbezaan prestasi pencapaian kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Seperti jadual yang ditunjukkan, perbezaan min antara kumpulan kawalan dan eksperimen ialah 11.167, manakala T adalah 2.557 dan P adalah 0.013. Hal ini menunjukkan bahawa P lebih kecil daripada 0.05 yang bermaksud terdapat perbezaan yang signifikan antara prestasi pencapaian ujian pasca kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Seterusnya untuk perbincangan kajian, prestasi pencapaian pelajar dalam kumpulan kawalan. Seperti yang kita lihat, dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dalam pencapaian ujian pasca. Seterusnya, pelajar dapat memahami pengajaran yang diajar walaupun menggunakan pengajaran secara tradisional. Seterusnya, menurut kajian Harun 2014 yang menyatakan bahawa kaedah pengajaran dan kemahiran guru dalam menyampaikan maklumat
yang kreatif dapat mempengaruhi pelajar dalam memahami isi pelajaran yang telah disampaikan. Walau bagaimanapun, hasil kajian yang menunjukkan terdapat pelajar yang mengalami penurunan dalam pencapaian. Menurut Ngasiman 2014, setiap pelajar mempunyai keupayaan kognitif yang berbeza-beza dalam penerimaan maklumat yang disampaikan oleh guru semasa PDP. Manakala menurut Jafri 2017, terdapat pelajar akan hilang minat dan tidak fokus ketika PDPC apabila guru melaksanakan kaedah pengajaran secara tradisional dan akan menyebabkan prestasi pelajar tersebut menurun. Untuk prestasi pencapaian pelajar dalam kumpulan eksperimen pula, hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat peningkatan prestasi pencapaian pelajar pada kumpulan eksperimen. Seterusnya, penggunaan ABBM TMK ketika PDPC dapat membantu meningkatkan prestasi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran RBT. Seterusnya, menurut kajian Tanah Balen 2015 yang menyatakan bahawa peningkatan pencapaian pelajar dipengaruhi oleh penggunaan ABBM TMK dalam PDPC. Seterusnya, pengajaran dengan bantuan ABBM TMK dapat membantu meningkatkan kefahaman dan minat pelajar terhadap pengajaran mata pelajaran RBT. Seterusnya, untuk perbezaan prestasi pencapaian terhadap kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan antara prestasi pencapaian kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Pengajaran dengan menggunakan ABBM TMK dapat memberi kesan terhadap pencapaian pelajar. Menurut Mahat 2020 yang menyatakan bahawa penggunaan ABBM TMK dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar selain daripada dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Seterusnya, menurut kajian Junaina 2012 yang menyatakan PDPC yang dijalankan dengan bantuan ABBM dapat menjadikan proses penyampaian maklumat lebih mudah dan dapat membantu pelajar untuk memahami konsep pengajaran yang diajar oleh guru. Sekian. Terima kasih.